ni. Yang pertamanya adalah beliau menghadapi pertuduhan rasuah berkaitan dengan projek hybrid solar untuk 369 sekolah di luar bandar di Sarawak. Jadi pertuduhannya adalah meminta ringgit Malaysia 187.5 juta dan juga dua pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM6.5 juta daripada bekas pengarah urusan J-Park Holdings Sdn Bhd, iaitu Saidi Abang Samsudin. Sebut nama dia pun saya nak tergelak dah tuan-tuan, sebab ada something yang kita akan ceritakan sekejap lagi tuan-tuan. Wang berkenaan dikatakan sebagai upah membantu J-Park Holding mendapatkan projek dikenali sebagai projek bersepadu sistem solar fotovoltaik PV hybrid dan juga penyelenggaraan sistem operasi genset ataupun diisil. Dan hasil daripada pertuduhan ni, kalau dia didapati bersalah, dia boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan juga denda tidak kurang 5 kali ganda daripada nilai suapan ataupun RM10,000 mengikut kepada mana-mana yang lebih tinggi jika sabit bersalah. Di dalam pertuduhan ini dikatakan bahawa Rosmah Mansor telah pun menggunakan Datuk Rizal Mansor iaitu pembantunya bagi merunding berkenaan projek ini dan mendapatkan komisen hasil daripada rundingan dan juga kelulusan projek ini. Ini adalah dia punya pertuduhan dia. Jadi mengikut kepada aliran wang tunai. Aliran wang tunai pula tuan-tuan. Pada 2017, Kementerian Pendidikan telah pun memasukkan ringgit Malaysia 63 juta ke dalam akaun CIMB Berhad milik J-Park Holdings Sdn Bhd di dalam 5 transaksi. Ini adalah kenyataan daripada pengurus cawangan CIMB Bank Bintulu Sentral. Dan juga bagaimana Rosmah menerima wang ini adalah melalui wang ini diserahkan kepada Rosmah secara tunai di dalam 2 beg yang berisi wang melalui pemandu kepada pengarah urusan J-Park Holding iaitu Saidi Abang Samsudin pada 2017 yang dihantar ke kediaman Rosmah dan juga Najib. Pengarah urusan J-Park Holding memaklumkan kepada mahkamah pada 18 Ogos tahun 2020 yang mengatakan bahawa duit yang diberikan adalah sumbangan politik bagi kestabilan politik Barisan Nasional dan juga UMNO dan kepada Perdana Menteri pada waktu itu Najib Razak melalui Rizal Mansor dan juga pengarah urusan J-Park Holding iaitu Saidi Abang Samsudin mengeluarkan wang ini secara tunai RM6.5 juta melalui 2 cek masing-masing pada tahun 2016 dan juga 2017 di Maybank cawangan Tuanku Medan iaitu RM5 juta pada 20 Disember tahun 2016 dan juga 1.5 juta pada 7 September 2017. Dan juga meminta semua wang tunai ini dibuat di dalam bil ringgit Malaysia 100. So dia minta buat 100 ringgit iaitu berjumlah 6.5 juta. Bukti ini adalah berkaitan dengan pembaziran projek ini tuan-tuan. Minta share lagi di TikTok. Bukti pembaziran wang rakyat adalah apabila Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan iaitu Tan Sri Dr. Madinah Mohamad pada 19 Februari 2020 memberi keterangan di dalam mahkamah bahawa projek ini tidak sepatutnya dijalankan kerana Kementerian Pendidikan Malaysia tidak mampu membiayai projek ini. Manakala J-Park Holding juga gagal memberikan pelan yang terperinci berkaitan dengan pencadangan projek itu. Tan Sri Madinah memberitahu mahkamah bahawa walau dalam keadaan itu projek itu masih diteruskan dan juga surat penganugerahan projek dikeluarkan kepada J-Park Holding kerana Menteri Kewangan iaitu Najib Razak boleh mengatasi keputusan mengenai projek yang dirundingkan secara langsung di dalam keadaan tertentu. Saya tuan menayak sikit dulu. Waalaikumsalam semua. Aku pergi masuk TikTok. Okey.
Tan Sri Madinah juga memberitahu mahkamah bahawa kawasan pelaksanaan projek ini amat tidak sesuai kerana diliputi dan ditumbuhi oleh pokok-pokok hutan yang tebal yang sukar bagi mendapatkan pencahayaan matahari dan ia tidak sesuai bagi pelaksanaan projek solar. Sebanyak 215 set jana kuasa untuk membekalkan elektrik kepada 185 sekolah telah perosak dan menurut kepada Kementerian Pendidikan penyelenggaraan terjejas hasil penyelewengan yang besar ke atas projek ini. Okey tuan-tuan. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan juga, Jepak Holding ni adalah syarikat penyewaan kenderaan dan dia tidak mempunyai pengalaman di dalam pengendalian projek solar, yang mana beliau mendapat projek ini dengan jumlah 1.25 bilion ringgit. Dan ini adalah jumlah keseluruhan projek ini. Kalau saya cerita kepada tuan-tuan, ni kita nak mula hujah, ni boleh angkat dah. Tadi duk pegang, tadi duk membaca. Kalau saya cerita, kalau saya baca kepada tuan-tuan berkaitan dengan perkara ini, maka tuan-tuan akan nampak. Tuan-tuan akan nampak bahawa projek ini sebenarnya nampak seperti satu syarikat ni, Jepak Holding ni, satu syarikat Jepak Holding ni, dia orang kata Rosmah telah pun meminta rasuah dekat dia untuk bagi dia lulus projek berkaitan dengan solar energy dan sebagainya. Tapi sebenarnya apa yang saya nak cerita kepada tuan-tuan ni, saya rasa tuan-tuan akan gelak besar. Tuan-tuan akan gelak besar sebab apa? Jepak Holding ni bukan hanya sekadar orang kata syarikat yang biasa. Masa saya baca kes Rosmah, saya ingat tuan-tuan, Jepak Holding ni adalah satu syarikat nama Jerman, nama France dan sebagainya. Tapi sebenarnya tuan-tuan, Jepak Holding ni adalah syarikat yang menggunakan nama DUN N58 di Sarawak, iaitu DUN Jepak. Ni adalah daripada SPR tuan-tuan, DUN Jepak. Dan kenapa saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan bahawa Jepak ni adalah sebenarnya nama DUN, nanti saya akan cerita kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca dalam surat khabar, tuan-tuan akan nampak macam ni adalah syarikat biasa. Macam syarikat orang kata UEM, macam syarikat Plus dan sebagainya. Dan kita baca Jepak Holding. Kita ingatkan nama syarikat itu adalah mungkin pergabungan nama Mak Saleh kan, nama Jepak apa-apa sikit-sikit kan. Tapi Jepak ni sebenarnya adalah nama DUN. Dan sekarang ni adalah DUN N67 Jepak. Ni saya tunjuk, ni adalah surat daripada SPR yang diberi kepada saya di dalam sampul tu. Ni. Jepak ni adalah nama DUN, tu yang pertama. Dan apa yang bestnya tuan-tuan, syarikat Jepak Holding ni dimiliki oleh satu orang manusia. Ni adalah penyata SSM. Ni SSM tuan-tuan, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Dia dimiliki oleh seorang yang bernama Saidi bin Abang Samsudin, iaitu pengarah urusan Jepak Holding. Ni dia punya pemilik dia. Ni SSM tuan-tuan, saya tunjuk ni di TikTok ni. Dia dimiliki oleh Saidi bin Abang Samsudin. Nama syarikat ni Jepak Holding. Dan apa yang best di sini tuan-tuan, Abang Samsudin ni, ni Abang Samsudin ni tuan-tuan. Abang Samsudin ni adalah pengarah pilihan raya DUN Jepak. Dia pengarah pilihan raya DUN Jepak mewakili parti PBB. Ni pengarah urusan dia. Pengarah urusan dia Saidi Abang Samsudin merupakan timbalan ketua PBB, merangkap pengarah pilihan raya DUN N58 Jepak. Dia tuan-tuan tengok dia. Jadi dia buka syarikat untuk mewakili Dewan Undangan Negeri Jepak, ataupun dengan kata lainnya, syarikat ini boleh dikatakan syarikat yang proksi untuk Barisan Nasional turun duit kepada DUN tersebut. Dan nama syarikat ini directly adalah DUN Jepak. Jepak Holding Sdn Bhd.
Abang Samsudin adalah timbalan ketua PBB, iaitu dalam Barisan Nasional sebelum ini, dan juga dia adalah pengarah pilihan raya bagi N58 Jepak. Dengan kata lainnya tuan-tuan, bila saya cerita kepada tuan-tuan di sini, ini menunjukkan bahawa duit 1, berapa bilion tadi ya? Duit berapa bilion tadi? Duit berjumlah 1.25 ke? 25 bilion ke tadi? Nilai projek ni. Nilai projek ni adalah 1.25 kot. Tak silap saya. 25 bilion adalah diberikan kepada Jepak ni adalah bagi tujuan pilihan raya Barisan Nasional pada ketika itu. Untuk tujuan bagi kepada Parti Barisan Nasional. Dia bukannya melibatkan satu kontrak satu kontraktor dan juga orang kata dan juga kerajaan. Dan perkara ini tuan-tuan tidak sepatutnya berlaku. Kalau kita tengok di sini, ni orang dia. Ni Mahathir Khalid, Mahathir Khalid bersama-sama dengan pengarah urusan Jepak Holding, Sdn Bhd. Jadi di sini tuan-tuan, kalaulah terlibatnya perkaitan benda ini bagi tujuan menggunakan duit kerajaan untuk masuk ke dalam satu-satu parti politik dengan daftarkan nama syarikat yang memang nama syarikat itu adalah nama DUN di situ, ini adalah satu benda yang sangat berbahaya kepada negara kita. Yang mana menggunakan duit rakyat bagi tujuan menggerakkan sesuatu parti politik kat dalam negara kita. Dan sepatutnya dalam kes Rosmah ini, sepatutnya UMNO Barisan Nasional sepatutnya diharamkan. Sebab semua orang terlibat di dalam kes ini. Kalau tuan-tuan tengok di sini, dia melibatkan Rosmah, Najib dan juga Mahathir Khalid. Ni timbalan ketua PBB, saya tak mau sebut dia pengarah urusan Jepak Holding sebab ni merapu semua. Ni tuan-tuan, pengarah urusan Jepak Holding iaitu pengarah pilihan raya DUN Jepak hantar surat kepada Menteri Kewangan iaitu Najib Razak. Dia hantar surat kepada Menteri Kewangan iaitu Najib Razak. Ini surat dia. Dia hantar surat kepada Menteri Kewangan Najib Razak untuk memuktamadkan berkaitan dengan projek ini. Dan Menteri Kewangan pada waktu itu, Najib Razak, hantar surat kepada Perdana Menteri untuk tengok berkaitan dengan projek ini. Ni. Dan juga Najib Razak bagi kepada Menteri Pendidikan hantar surat kepada Menteri Pendidikan pada ketika itu Mahathir Khalid untuk meluluskan projek ini. Ni surat dia. Jadi di sini tuan-tuan, ahli Barisan Nasional minta kepada ahli Barisan Nasional dan ahli Barisan Nasional meluluskan projek ini, dan hasil daripada kelulusan projek ini mesti masuk ke dalam akaun Rosmah Mansur. Jadi di sini tuan-tuan, dalam kes ini memang lawak punya kes lah saya rasa. Sepatutnya semua kena dakwa dalam kes ni. Dan macam mana Ismail Sabri boleh orang kata lantik ni si Malaun Sintok ni, orang Padang Terap ni, Mahathir Khalid yang terlibat dalam kes ini, boleh lantik dia sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar sekarang ni. Ni. Macam mana boleh lantik dia di sini? Ni kita tengok kebobrokan dan juga penipuan yang telah pun dilakukan oleh Barisan Nasional, dan mereka mengkambing hitamkan seorang wanita, mereka mengkambing hitamkan salah seorang daripada orang kata ahli mereka demi menutup kesilapan yang mereka telah buat. Saya bukan nak cerita Rosmah bersalah ataupun tak bersalah. Saya nak cerita pada tuan-tuan, ini adalah kesalahan Parti Barisan Nasional. Salah guna kuasa yang telah dibuat oleh Parti Barisan Nasional. Mereka ni tak faham, di sini tak faham. Saya tengok dalam TikTok ni memahami ataupun tak faham. Cerita dia sekarang ni, pengarah urusan ni tuan-tuan ambil Jepak Holding ni, bukan syarikat. Jepak Holding ni adalah syarikat yang mewakili DUN M58 Jepak. Memang dia bubuh nama directly, nama DUN tu. Dan dia adalah pengarah pilihan raya. Jadi dia minta BN Sarawak, Barisan Nasional Sarawak minta peruntukan kepada Kementerian Pendidikan pada waktu itu.
And dia hantar surat kepada Menteri Kewangan, Menteri Kewangan pada ketika itu, Najib Razak, hantar kepada Perdana Menteri pada waktu itu adalah Najib Razak juga, dan Perdana Menteri buat keputusan untuk luluskan projek ni, hantar kepada Mahathir Khalid, dan Mahathir Khalid luluskan projek ni. Ni semua adalah orang Barisan Nasional. Ini adalah, dan duit ini masuk atas pertujuan apa? Bukan untuk projek ni pun, tapi nampak sangat duit ni masuk bagi tujuan pilihan raya. Sebab dia memang ada perkaitan, sebab dia adalah pengarah pilihan raya. Jadi memang ada kait rapat, maka kes ini kena siasat secara menyeluruh. Kalau Parti Barisan Nasional ini melakukan orang kata apa sedemikian rupa, ada rasuah dan sebagainya, maka parti ini wajib diharamkan. Itu sahaja. Sekarang ini nak letak kesalahan, cerita pasal rakyat seolah-olah bagi tahu kepada rakyat mengatakan bahawa Rosmah ni minta duit kepada syarikat ni. Ini bukan syarikat bang. Ini parti. Cuma kita seluruh rakyat Malaysia tertipu. Kita kena tipu, kena bodoh. Sebab kita tidak tahu ada don yang nama dia Jepak, dan kita tak tahu kata pengarah syarikat ni dia adalah pengarah pilihan raya dekat don tu. Maka seluruh rakyat Malaysia semua jadi bodoh, semua kena tipu dengan Barisan Nasional. Ini adalah kebobrokan, ini adalah penipuan, ini adalah rasuah, ini adalah salah guna kuasa yang melibatkan wang rakyat bagi tujuan politik, bagi tujuan menggerakkan jentera di Sarawak. Patutlah orang-orang di Sarawak semua menolak kepada mereka ni. Mereka tolak kepada Barisan Nasional. Jadi kita minta tuan-tuan, satu laporan polis dibuat yang berkaitan dengan apa yang saya dedahkan ini, dan sepatutnya disiasat Parti Barisan Nasional ni. Termasuklah dengan Mahathir Khalid ni patut kena letak jawatan. Dia pun kena letak jawatan juga. Macam mana dia ni boleh dilantik yang terlibat dengan salah guna kuasa rasuah dilantik sebagai menteri luar bandar. Macam mana dia nak jaga macam mana dia nak jaga kawasan luar bandar, khususnya Sabah Sarawak, kalau dia sendiri sebelum ini telah pun menafikan hak orang Sabah dan Sarawak. Okey tuan-tuan.